Sejarah QPAC diperkenalkan pada tahun 1940, tetapi tiada kesatuan sekerja ditubuhkan sehingga dan selepas perang di mana para pekerja disusun di bawah kesatuan sekerja. Mereka disusun mengikut status jabatan atau ketukangan. Tidak lama selepas mereka menyedari bahawa ada banyak kesatuan sekerja yang berganda atau bertindih dan mempunyai bidang dan fungsi yang sama yang tidak memudahkan untuk perjuangan bersama. Pada tahun 1948, beberapa orang pemimpin kesatuan sekerja sektor awam telah mengambil langkah yang pertama bagi menubuhkan satu badan kebangsaan, iaitu Majlis Kaki Tangan Perkhidmatan Kerajaan yang mewakili 40 badan kesatuan sekerja sektor awam. Matlamat utama majlis tersebut ditubuhkan ialah untuk menggalakkan kerjasama antara kesatuan tanpa melibatkan diri dalam autonomi individu, hal ehwal pentadbiran kesatuan-kesatuan berkenaan, dan demi memperjuangkan kepentingan dan kebajikan berseanggota-anggota yang bergaji bulan daripada kesatuan-kesatuan yang menyertainya. Peraturan Majlis Kaki Tangan Perkhidmatan Kerajaan telah diluluskan di Persidangan Penaja pada 3 April 1949 dan berpejabat di nombor 136 Jalan Gandang Kerbau atau sekarang ditukar sebagai Jalan Padang Belia, Brickfield, Kuala Lumpur. Majlis ini dianggotai oleh sebanyak 8 buah kesatuan dan apabila dibubarkan untuk memberi laluan kepada penubuhan QPAC, sebanyak 48 kesatuan bergabung dengannya. Majlis ini telah memainkan peranan yang penting dalam hal ehwal kebajikan anggota sektor awam dan juga telah menyumbang kepada kejayaan Majlis Kebangsaan Whitley Nationally Whitley Council. Pada mulanya majlis ini telah menghadapi berbagai kesulitan, khususnya semasa hendak memperjuangkan ke atas suatu isu bersama. Sekian. Next adalah latar belakang. Beralih kepada bahagian latar belakang pula. QPAC adalah singkatan bagi Corporate Congress of Union of Employees in the Public and Civil Service, atau dalam bahasa Melayu, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam, yang mana merupakan kesatuan sekerja yang membela nasib 1.2 juta pekerja sektor awam di Malaysia. Kesihatan merupakan aspek kehidupan yang amat penting dan satu-satunya aset yang tidak ternilai harganya. Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai, berbagai kaedah moden telah diperkenalkan untuk merawat pelbagai penyakit. Program Takaful Penghospitalan atau Pembedahan QPAC Care diperkenalkan oleh QPAC untuk memastikan warga atau penjawat awam mendapat rawatan pakar dengan serta-merta di hospital pakar swasta pada kadar sumbangan yang dimampui. Selama 99 juta orang manfaat dan 350 juta perlindungan telah dikeluarkan. Program Takaful Penghospitalan dan Pembedahan QPAC Care adalah skim alternatif yang terbaik dengan keistimewaan seperti melindungi seisi keluarga, mudah diterima, mampu dimiliki dan paling penting, mudah disertai. Saya akan menerangkan tentang misi dan objektif bagi kesatuan sekerja yang dipilih, iaitu QPAC. Bagi misi QPAC adalah mengekalkan QPAC sebagai salah sebuah organisasi yang terbaik dan mampu memperjuangkan kepentingan kesatuan sekerja dari sektor awam dengan berkesan secara berterusan. Bagi objektifnya pula, yang pertama adalah melindungi kepentingan kesatuan sekerja bagi mengelakkan isu-isu penindasan pekerja oleh majikan. Yang kedua adalah membuat apa-apa yang perlu untuk menggalakkan kepentingan atau untuk kesempurnaan kerja-kerja yang dilakukan. Okey, struktur organisasi QPAC Care. QPAC Care adalah kesihatan merupakan aspek kehidupan yang amat penting dan satu-satunya tidak ternilai harganya. Okey, sebagai pejabat awam, kita kalau pergi sebagai pejabat awam, kalau pergi ke hospital kerajaan, dia free. Lagi satu, mereka akan check kesemuanya. Kalau kita pergi hospital swasta, dia memang cepat, giliran dia cepat, tapi kos perubatannya agak mahal berbanding daripada
hospital kerajaan. Okey, selain itu, pemalsuan cuti sakit. Pada 24 Mei 2010, Omar Osman mendapatkan 300 daripada pejabat awam dia memasukkan cuti sakit. Contohnya, mereka keluarkan cuti sakitnya secara palsu. Macam dia bukannya betul tapi palsu. Okey, yang ini diakibatkan mereka mengambil tindakan dan mengetatkan disiplinnya. Selain itu, kes rasuah. Pada 2 Jun 2010, seramai 418,200,000 ataupun secara jelas 41% daripada 1.2 juta penjawat awam Malaysia menerima rasuah. Agak banyak. Omar Osman menyatakan QPEX akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mengheret mereka ke muka pengadilan QPEX, sama sekali kaki tangan yang memasukkan sijil cuti sakit dan konten kerja. Bukan itu saja, seramai 1,000 hingga 2,000 penjawat awam didapati memasukkan sijil cuti sakit. Mereka memalsukan sijil cuti sakit dan mereka mengubah jumlah asal cuti sakit yang diberi oleh doktor. Contohnya, mengubah 1 hari ke 11 hari, mereka akan menukar tariknya. Kesalahan-kesalahan tersebut akan boleh hilang jawatan daripada penjawat awam. Ataupun dalam perjuangan QPEX, yang paling penting hari ini kita minta supaya di institusi PDI sebuah kerajaan bukannya bertindak sebagai sebuah politik yang flip-flop dan hendaklah sentiasa kekal sebagai sebuah kerajaan yang pada ketika mengumumkan sesuatu kepada penjawat awam